Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, untuk hari ini kita akan belajar bab 8 garis dan sudut. Okay, diharap semua dah bersedia untuk belajar. Okay, dalam bab 8 kita akan belajar 3 subtopik, iaitu yang pertama 8.1 garis dan sudut, yang kedua sudut yang berkaitan dengan garis bersilang, dan yang ketiga sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Untuk hari ini kita akan fokus kepada 8.1 iaitu garis dan sudut. Untuk standard pembelajaran bagi tajuk garis dan sudut, ada 6 topik kecil, subtopik dia. Tapi hari ini kita akan fokuskan kepada untuk menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Yang kedua, menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperoleh. Yang ketiga, mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. So kita lihat yang pertama, iaitu kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Jadi apa tu kekongruenan? Kita lihat dekat sini. Kekongruenan ni maksud tembereng garis yang sama panjang. Kalau kamu ada dua tembereng garis, tembereng garis ni macam garisan lah sebenarnya. Dua garisan yang sama panjang disebut sebagai kongruen. Tidak kira lah macam mana kamu punya bentuk garisan tu. Katakan saya ada begini, garisan mesti lurus lah. Garisan mesti lurus. Biasa garisan kita akan gunakan pembaris. Katalah saya ada begini A. Yang pertama ni garisan AB, dengan panjangnya 5 cm. Kemudian saya ada satu lagi garisan di sini, garisan CD, dengan CD dengan panjangnya 5 cm juga. So kalau ada dua garisan yang sama panjang, AB dan CD ni sama panjangnya, maka kedua-dua tembereng garis ini ialah kongruen. AB adalah kongruen dengan CD. Tembereng garis ditanda dengan menggunakan huruf abjad besar pada dua titik hujung tembereng garis itu. Macam yang saya tunjuk ni lah. Kamu kira bermula daripada senggatan yang ada huruf A hingga senggatan yang ada huruf B. Bukannya kalau ada satu garisan, kalau dia bermula A dekat situ, di situlah yang kamu kira, bukan dari hujung ke hujung. Dia dari satu titik ke satu titik yang lain. Kemudian itu ialah tembereng garis. Untuk sudut, contohnya dekat sini adalah PQ 6 cm. So kalau kamu ada satu lagi garisan yang panjangnya 6 cm, maka dia kongruen dengan garisan PQ. Maka PQ itu ialah 6 cm. Bila ada satu garisan, katalah kita ada garisan PQ ni, garisan PQ, kita hanya cerita pasal garisan ini sahaja. Kita boleh tulis dia sebagai PQ. PQ itu ialah dari satu titik dia menyambung ke Q. Dari titik P kita sambungkan ke Q. Ini ialah garisan. Kalau saya baca ni, saya tahulah ini ialah garisan. So garisan PQ ialah 6 cm. Ini ialah tentang tembereng garis. Ini ialah berkaitan dengan sudut. Sudut yang mempunyai saiz yang sama disebut sebagai sudut kongruen. So mana-manalah kalau kamu lihat satu bentuk yang mempunyai sudut yang sama besar, sama saiz dia, maka dia sudut itu adalah kongruen. Katalah di sini saya ada sudut PQR, satu lagi saya ada sudut begini, katalah A B C dengan sudut 40 darjah, juga 40 darjah. Sudutnya dekat sudut B ialah 40 darjah, maka sudut PQR dan sudut ABC adalah kongruen. Sudut ditanda dengan menggunakan simbol, ada simbol sudut dekat situ, itu ialah simbol sudut.
dan huruf abjad besar pada dua hujung lengan dan bucu sudut tersebut. Okey. Inilah dua hujung lengan ni, ini dua hujung lengan dan pada bucu sudut. Okey, ini ialah bucu dia lah. Okey, ini ialah bucunya. Okey, macam mana kita nak tulis sudut? Okey, ini pengenalan kan. So apabila kamu menerangkan tentang sudut, kamu mesti letak simbol sudut. Contohnya kamu boleh tulis macam ni lah. Kita akan baca dia daripada sudut P, Q, R. Okey, ataupun R, Q, P. Okey, kita kena letak simbol sudut di hadapannya. Kemudian kita baca dari lengan hujung lengan yang pertama pergi ke bucu dan hujung lengan yang kedua. Okey, biasanya memang sudut kita akan letakkan di tengah-tengah lah huruf tu. Okey, sambungan dia. Dia mesti PQR, dia tak boleh PRQ. PRQ dia tak bersambung, dia mesti PQR macam itulah. Kalau ini dia akan jadi sudut A, B, C ataupun sudut C, B, A. Okey, apa-apa sudut mesti berada di tengah. Okey. Kalau kamu tak letak simbol sudut di hadapan, kamu juga boleh tulis beginilah. Okey, di mana ada simbol macam V terbalik di atas Q. Okey. Dia ada, tapi kedudukannya masih sama, PQR. Bucu masih berada di tengah. Ataupun kamu boleh tulis begini. Okey, sudut pada Q ialah 40 darjah. Okay, itu ialah berkaitan dengan sudut. Okey, seterusnya so kita lihat dekat sini. Okay, latih diri 8.1A. Kita boleh kenal pastilah yang mana yang kongruen antara satu sama lain atau tidak. Okey, soalan 1A kongruen atau tidak, kita just beri jawapan kongruen atau tidak. Okey, nombor 2 berkaitan dengan sudut. Sama ada sudut PQR, adakah dia kongruen dengan sudut ABC? Kita mesti lihat pada dia punya bukaan sudut. Okey, itu ialah tentang kongruen. Okey, kita pergi ke 8.1.2 iaitu menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut. Okey, macam mana kita nak anggar satu garisan? Okey, saiz tembereng garis boleh dianggar dengan membandingkan saiznya dengan objek yang lain yang diketahui saiznya. Okey, kalau kamu lihat di dalam buku teks, dia ada contoh macam mana kamu nak menganggar. Okey, jadi anggaran ni tidaklah dia hampir kepada ukuran yang sebenar. Okey, tapi kamu mesti tahu objek yang kamu bandingkan tu mesti tahulah saiznya berapa. Okey, so kalau kita nak tepat satu tembereng garis ni, kita boleh ukur tepat dengan menggunakan pembaris. Okey, jadi garisan kita boleh ukur guna pembaris. Okey, yang kedua, yang seterusnya sudut. Okey, saiz sudut boleh dianggar dengan mempertimbangkan sudut tegak dahulu. Okey, so dalam sini ada perkataan sudut tegak. Okey, jadi ini ialah panduan kamulah untuk menganggar sudut. Kamu kena ada panduan dia iaitu sudut tegak. Okey, sudut tegak ni berapa darjah? Okey, sudut tegak ialah 90 darjah. Okey, sudut tegak macam mana rupa dia nanti saya akan tunjukkan. Okey, kemudian kita kena kalau kita lihat saiz sudut kelihatan lebih daripada sudut tegak, iaitu lebih besar daripada 90 darjah. Maka sudut tu lebih besarlah daripada 90 darjah. Kalau nampak saiz tu kurang daripada sudut tegak, maka sudut itu ialah kurang daripada 90 darjah. Okey, jadi untuk mengukur dengan lebih tepat, sebenarnya kita boleh menggunakan protektor. Okey, protractor. Okey, protektor tu yang baris separuh bulat itulah. Okey, ada setengah, panggil dia jangka sudut. Okey, so kita lihat kalau nak guna pembaris, rasanya semua orang dah boleh ukur guna pembaris kan. Okey, kita biasa mengukur tembereng garis, mulakan daripada kosong. Okey, pada pembaris kamu mulakan daripada kosong. Okey, pada pembaris kamu unitnya ialah
cm. Okay, sentimeter. Okay, so kita lihat macam mana nak mengukur sudut, menganggar dan mengukur. Okay, so ini ialah sudut tegak. Okay, kita cerita tentang yang pada bucu yang colour pink ni. Okay, itu ialah menunjukkan simbol sudut. Okay, sudut tegak dia punya nilai ialah 90 darjah dan simbol untuk sudut tegak ialah segi 4. Okay, kalau kamu nampak pada sudut ada gambar segi 4 sama macam tu, itu ialah sudut tegak lah 90 darjah. Automatik kamu mesti tahu yang itu ialah 90 darjah. Dia takkan beritahulah sudut tegak sama dengan 90 darjah, tidak. Dia just lukis simbol sahaja. Okey, so kalau kamu lihat yang sudut ini, okay, kurang daripada 90, maksudnya nilai sudut tu kuranglah daripada 90. Antara bukan kosong lah, bukan kosong, dia maksudnya anggaran lah, anggaran berapa darjah. Okay, kalau yang ini dia lebih daripada 90 darjah. Okay, dia lebih daripada sudut tegak, makanya nilai sudut tu lebih daripada 90 lah, antara 91 hingga 179. Okay, kalau 180 dia ialah satu garisan lurus lah. Okay, seterusnya saya ada soalan yang ini. Okay, kita ada soalan ni. Okay, anggarannya berapa darjah? Okay, kalau kita lihat, adakah dia hampir atau lebih, adakah dia kurang atau lebih daripada sudut tegak? Okay, kalau kita lihat dekat sini, kalau kita lukis sudut tegak, okay, sudut tegak dia akan berada di sini lah. Maksudnya sudut yang saya ada ni, sudut PQR tidak sampai 90 darjah. Jadi berapakah anggarannya? Anggaran lah. Okay, kalau sini 90, agak-agak kalau tengah-tengah dia mesti 45 kan. Okay, sudut yang di tengah-tengah, okay, di sini ialah 45 darjah. Okay, kamu kena tahu. Okay, kalau sudut tu dibagi dua, sebelah dapat 45, sebelah dapat 45. Okay, sekarang ni dia dah lebih 45, maksudnya anggarkanlah, dan dia hampir kepada 90. So lebih kurang 75 ke 80 darjah. Okay, so kalau saya suruh anggarkan begitulah. Dah tahu sudut tegak 90 darjah, lepas tu lebih kurang tengahnya dekat mana, 45 darjah. Okay, kalau dia kurang lagi daripada 45, berapa anggaran dia. Okay, so ini ialah penggunaan protektor. Okay, kalau ada protektor, okay, garisan kamu yang kamu nak ukur tu kan sudut begini kan. Okay, sudut begini. Garisan ini mesti kamu letak sama level dengan sifar ni. Tak kira lah kamu nak letak macam mana pun. Okay, yang penting dia mesti level pada kosong. Okay, dan kamu mesti baca kosong, 10, 20, 30 sampai berapa. Jangan terus kamu letak dan kamu dapat bacaan, kamu terus cakap ini ialah 45. Salah. Okey, 45 kamu lihat, 45 sudut dia kecil saja. Ini yang besar macam ni, dia dah lebih daripada 90 darjah. Okey, lebih daripada 90 darjah. So kamu kena baca yang bawah lah. Yang bawah. Okey, tak semestinya kosong tu mesti sentiasa sebelah kanan. Dia juga boleh jadi kamu letak begini. Okey. Okey, jadi kosong kamu dekat sini. Okey, sini kosong. Kamu baca kosong yang dari luar pula. Okey. Bergantung kepada soalan lah, bergantung kepada soalan dan kamu letak macam mana. Yang pasti garisan panduan, okey, salah satu daripada lengan sudut mesti letak pada kosong. Okey. So yang ini bacaan dia bukanlah 45, tetapi dia ialah sudut ABC ialah 135 darjah. Okey. Okey, dan seterusnya ini yang terakhir untuk hari ini. Okey, sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey. So yang pertama, yang ini kamu mesti tahulah. Okey, kamu mesti ingat, hafal.
Okay, sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, kalau saya tanya apakah sudut pada garis lurus, mesti tahulah sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Jadi apa maksud dia? Hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, so kita lihat gambar dekat sini. Okey, dalam soalan biasanya dia akan bagi tahulah, katakan AB ialah garis lurus. Bila dia sebut saja AB ialah garis lurus, makanya apa-apa sudut yang kamu tambah yang ada dekat sini, okey, apa-apa sudut yang ada dekat sini bila ditambah dia akan jadi 180. Okey, apa-apa sudut lah macam ni, katalah sini 45, sini 45, sini 60. Okey, ini berapa? 30. Okey, katalah begitu. So semua sudut yang ada dekat sini bila pada garis lurus kamu tambah dia akan jadi 180 darjah. Okey, tu basic mesti kamu tahulah untuk sudut dan garisan. Okey, yang kedua, sudut refleks. Sudut refleks ialah sudut yang saiz dia lebih besar daripada 180 dan kurang daripada 360. Makanya kalau yang ini ialah sudut pada garis lurus. Okey, 180 darjah limit dia. Sudut tegak 90 darjah. Itu basic yang kamu mesti tahu. So kalau sudut refleks, sudut dia mesti lebih besar lah daripada 180. Okey, jadi garisannya biasanya akan macam ni lah. Okey, so ini dia punya sudut refleks. Okey, sudut refleks dia mesti saiz dia lebih besar daripada 180 tetapi kurang daripada 360. Okey, itu ialah sudut refleks. Dan yang terakhir, kamu mesti sentiasa tahu satu putaran lengkap. Okey, satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Okey, maka hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Okey, sebenarnya sudut ni dia terhasil daripada satu titik, kemudian ada dua garisan. Okey, ada dua garisan. Katalah ada satu titik kat sini. Okay, kemudian ada garisan pertama. Okay, garisan yang kedua, okay, dia akan bukaan macam ni. Okay, yang ini bila dia pusing satu putaran lengkap, katalah dengan ini yang berpusing macam jam. Okay, dia akan berpusing satu putaran lengkap. Ini akan membentuk 360 darjah. Okay, sebenarnya dia pun ini, kalau dia satu garis lurus, ini 180, di bawah ni 180. Okey, kalau kamu tambah dua-dua dia akan jadi 360. Okey, itu ialah untuk sudut putaran lengkap. Okey, so yang ini ialah asas untuk tajuk garis dan sudut. Okey, apa-apa yang ini mesti kena tahulah. Apa tu sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey, maka dengan itu kita akan habis di sini dan sambung kelas kita dalam PDP yang akan datang. Terima kasih.